Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Hasan Ad-Dailami menuturkan, saya pernah memasuki kota Antakya, wilayah Turki, kerana seorang lelaki yang berkulit sangat hitam. Menurut khabar yang saya terima, dia mampu berbicara yang sifatnya sangat rahsia, yakni punya ilmu firasat. Saya pun tinggal bersamanya sampailah dia keluar di daerah pergunungan Lukam. Sewaktu keluar, dia membawa sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dijual beli, yang hendak dijualnya. Sementara keadaan saya sudah 2 hari belum makan apa-apa. Saya lihat apa yang dibawanya boleh dimakan. Berapa harganya? Tanya saya. Saya membayangkan mampu membeli sesuatu yang berada di tangannya. Duduklah sampai saya selesai berjualan dan memberikan kepadamu apa yang kamu beli. Dia memberi saran kepada saya. Saya tidak mempedulikan kata-katanya, saya biarkan dia menyelesaikan urusannya. Sementara saya berjalan ke penjual lain yang saya kira akan menawarkan dagangannya. Dan saya berpura-pura menawarkan dagangannya. Akan tetapi penjual itu tidak memerlukan tawaran saya, sehingga membuat saya harus mesti kembali pada laki-laki hitam tersebut. Saya mengulangi tawaran saya dengan suara yang agak keras. Jika engkau menjual barang ini, maka katakan pada saya berapa harganya. Engkau telah kelaparan selama 2 hari. Duduklah hingga saya menjual dan memberikan kepadamu apa yang kamu beli. Dia kembali menyarankan saya seperti semula. Saya pun akhirnya duduk. Ketika dia menjual dan memberikan sesuatu kepada saya, dia pergi. Saya keheranan lalu mengikutinya. Dia menoleh pada saya dan mengatakan, jika kamu ditimpa keperluan, maka adukan pada Allah. Kecuali jika nafsumu meminta bahagian yang dapat menutupi penurunan keterkabulan dari Allah. Muhammad Al-Qattani mengatakan, firasat adalah ketersingkapan keyakinan, kemampuan melihat yang gaib, dan dia merupakan bahagian dari darjat keimanan. Dikatakan Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma berada di Masjidil Haram. Kemudian seorang lelaki masuk ke masjid. Muhammad bin Hasan mengatakan, menurut firasatku, dia seorang tukang kayu. Namun Imam Syafi'i mengatakan, menurut firasatku, dia seorang tukang besi. Keduanya lantas mendatangi lelaki tersebut dan menanyakan statusnya. Lelaki itu menjawab, saya sebelum tahun ini memang seorang tukang besi. Tetapi sekarang saya bekerja dalam perkayuan, yang tukang kayu. Abu Sa'id Al-Kharras mengatakan, orang yang memiliki sumber adalah orang yang meneliti hal-hal gaib selamanya, dan hal-hal gaib tidak tertutup dari pandangannya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dialah gambaran orang yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kebetulan, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. La'alimahu alladhina yastanbitunahu. Orang yang mencari tanda, mencari firasat adalah orang yang mengetahui tanda. Dia mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam kemurungan hati. Kemampuan didukung dengan petunjuk dan alamat. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang memerhatikan tanda-tanda. Artinya orang yang mengetahui apa yang ditampakkan oleh Tuhannya dengan pelbagai alamat. Mereka terbahagi menjadi 2 golongan, para wali Allah dan musuh Allah. Orang yang mempunyai firasat melihat dengan cahaya Allah. Demikian itu merupakan pancaran cahaya yang memancar ke dalam hati sehingga dia dapat melihat berbagai makna atau nilai-nilai
termanifestasi dalam alam semesta, yang terwujud di alam semesta. Hal itu merupakan keistimewaan iman, kelebihan iman. Kebanyakan mereka adalah Rabbani. Allah Ta'ala berfirman, kunu Rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Rabbani artinya para ulama ahli hikmah yang berakhlak dengan akhlak Tuhan dan berfikiran dengan pandangan Tuhan. Mereka kosong dari pengaruh makhluk, kecenderungan melihat mereka dan terlalu sibuk dengan mereka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bicara kita tentang firasat. Salah satu daripada darjat keimanan bahkan buah keimanan. Dan salah satu cara kita menilai keimanan kita dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila seseorang itu mendaki kepada pendakian untuk sampai kepada Allah Ta'ala, maka sepanjang perjalanan pendakiannya pada Allah, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya pelbagai sifat-sifat yang mulia, akan tanggalkan daripadanya segala sifat-sifat keji, akan menunjukkan kepadanya hasil dan buahan daripada amalannya. Maka itulah pendakian iman. Untuk dia sentiasa bergembira, sentiasa yakin, dan mengetahui dia berada pada jalan yang hak, yang sebenar. Maka firasat ini yang kita katakan satu manifestasi, satu terjemahan daripada keyakinan kepada Allah. Dan satu terjemahan kepada amalan yang diterima oleh Allah. Dan satu terjemahan kepada tanda-tanda orang soleh. Sebagaimana mereka mengenali para nabi dengan mukjizatnya, para rasul dengan mukjizat. Mereka mengetahui golongan yang kuat dengan perlawanan, dengan pertembungan. Demikian juga mereka mengetahui orang bertakwa dengan firasat. Maka nilai orang bertakwa itu sesudah ilmu dan amal mereka. Maka datanglah buah-buahnya. Umpama kita tahu nilai sebuah pokok. Bila kita mengetahui ianya berbuah, kita dah tahu ni pokok baik, ini tanah bagus, ini baja yang hebat. Namun tidak akan nampak apapun kelebihannya tanpa pokok itu berbuah. Sehingga harinya berbuah dan buahnya begitu ranum dan enak, begitu manis dan menyelerakan, maka kita mengetahui bahawa ianya berfungsi. Segalanya berfungsi. Baik iman kita. Bila mana kita sampai kepada peringkat muntaha, peringkat kemuncak, maka kita akan melihat kesan-kesan firasat yang Allah berikan pada kita. Sehingga kesibukan kita untuk melihat di hadapan bukan lagi melihat ke belakang. Kesibukan kita untuk melihat akhirat, untuk melihat janji-janji Allah Ta'ala, untuk melihat segala kemuliaan dalam beragama, menjadikan seorang ini mutamasik, benar-benar berpegang teguh dengan agama. Inilah apa yang diceritakan kepada kita oleh Imam Abu Hasan Dailami. Dia kata, saya pernah dengar ada seorang lelaki. Lelaki itu lelaki hitam, kulit hitam. Dan dia mempunyai firasat yang hebat. Maka saya ingin mendampinginya. Semalam kita sebut antara cara mendapat firasat. Kita ada cara firasat yang bersifat pengetahuan am. Kita ada firasat yang kita sebut berdasarkan pada iman, taqwa. Semuanya terhasil dengan 3 cara atau 3 keadaan. Dengan memperbanyakkan menuntut ilmu, dengan memperbanyakkan ketaatan atau ibadat, ta'abbud, dan dengan bergaul dengan orang soleh, ahli bijaksana, ahli zikir. Dengan 3 cara ini kita dapat mengetahui ilmu ini. Cara menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu. Dengan cara kita memperbanyakkan ibadat. Dan dengan cara kita mendampingi para alim ulama, para hukama. Kerana mereka ini berbicara dengan bahasa yang penuh dengan keilmuan dan kebijaksanaan. Bukan mereka punya pandangan-pandangan daripada cahaya Tuhan. Bagaimana kita baca hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mereka bercakap tentang cahaya Allah yang Allah buka kepada mereka. Maka ini Abu Hasan Dailami dia pun nak jumpa orang, nak duduk dengan seorang ahli firasat. Maka ketika itu dia dah 2 hari tak makan. Maka dia bertemu lelaki ni.
Maka lelaki ni tahu dia 2 hari tak makan. Dengan melihat wajahnya, tengok keadaan tahu. Orang ni lapar. Maka lelaki ini ingin mendampingi dia. Dan akhirnya lelaki hitam ini ajak dia keluar untuk menjual barang dagangan. Untuk menjual barang yang mubah. Mubah ni dalam bahasa Arab artinya benda yang boleh dijual, mubah. Iaitu benda yang kita sebut sebagai ibahah, yang boleh dijual. Maka lelaki ini, iaitu Imam, ada yang pura-pura dia ada duit. Pura-pura dia tak ada masalah. Maka bila lelaki kulit hitam ni jual barang, dia kata, biar saya beli barang ni. Dia kata, awak tak payah beli, awak duduk je, duduk. Biar saya jual barang ini dulu. Lalu dia tunjuk berkeras untuk menunjukkan minat. Dia nak beli juga barang ni, nak tunjuk dia ada duit, dia tak ada masalah. Lelaki ni duduk awak. Jangan bicara tentang membeli. Akhirnya lelaki ni, ataupun Abu Hasan Dailami, dia berjalan kat peniaga-peniaga lain. Seolah-olah dia sedang menawarkan barang untuk membeli. Walau dia tak ada duit. Sebab dia nak kabur maruah dia. Dirinya. Sehingga dia kembali kepada lelaki kulit hitam tadi dan berkata, ni barang awak kalau nak jual, jangan jual korang. Saya beli. Beritahu je harga. Lalu kata lelaki ni, duduk. Saya tahu awak 2 hari tak makan. Awak duduk. Nanti kalau selesai jual barangan saya akan beri awak sebahagiannya. Awak belilah makanan. Maka dia tu terduduk dan tak kata apa. Kerana rahsianya sudah diketahui. Akhirnya orang kulit hitam ni pun jual barang, laku. Maka dia berikan sebagian duit dan berkata, pergi beli makanan. Saya tahu kamu lapar. Kemudian dia menitipkan satu pesan. Sekiranya kamu ada hajat, maka adu pada Allah. Maka jangan ada dalam kehendak kamu pengaruh nafsu kamu. Bila kamu ada pengaruh nafsu dalam memohon kehendak kamu, maka kamu akan terhijab daripada pertolongan Allah. Apa maksud kata-kata ini? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bahawa kalau kita ada hajat, kita ada kesusahan, lalu kita adu pada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar. Tapi kalau kita mengadu pada makhluk, maka Allah akan menutup jalan keluar dan menunjukkan kepada kita pintu kefakiran. Jadi makin susah. Siapa ada hajat, turunkan pada Allah. Ini adukan pada Allah. Mengadu pada Allah. Jangan hajat tadi ada pengaruh nafsunya. Pada dalam kehidupan kita. Kita punya keperluan yang banyak. Manusia ialah makhluk yang keperluannya tak akan habis-habis. Contoh, carilah orang yang keperluannya dah habis. Sekalipun dia dah kahwin, dia dah ada anak, dia ada semua benda, dia masih ada keperluan. Dan kalau kita tanya dia apa yang kamu nak atas dunia ni, pasti dia ada benda lagi dia nak. Ada tak kalangan kita yang umur 60, 70, lalu kita tanya ada tak kehendak apa-apa, dia pasti masih ada kehendak. Dia tak kata, saya dah lama dah hidup, tak ada kehendak dah. Saya tunggu malaikat maut je. Tidak mungkin dia bercakap demikian. Dia pasti ada kehendak. Dan kehendak tadi sama ada ia adalah bahagian nafsunya. Min khudhuzu nafsihi. Ataupun daripada ilmunya. Ataupun daripada agamanya. Ada satu benda kerana nafsu kita nak bangga. Nak sesuatu yang agak kita jadi comfort. Saya nak duit lah, nak kaya, nak jawatan, nak pangkat. Saya nak gelaran datuk itu, nak comfort. Supaya kita pada penilaian manusia lebih tinggi. Itu bahagian nafsu. Ada benda yang kita nak berdasarkan ilmu. Kita rasa ilmu kita perlu benda ni untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya perlu duit sebab saya nak selesaikan masalah pendidikan anak-anak. Saya nak tolong saudara mara. Saya itu berdasarkan ilmu kita. Kita perlukan sesuatu. Saya perlu duit untuk saya simpan hari tua saya. Ini ilmu kita. Dan ada yang keperluan kita berdasarkan iman. Sebab saya bila nak melakukan amal soleh, saya perlukan duit. Dengannya saya menghubungkan silaturahim. Dengannya saya dapat infak, derma. Dengannya saya dapat menguatkan agama dan menjaganya. Maka setiap apa yang kita nak dalam hidup kita, dia tak boleh lari daripada 3 benda ni. Sama ada saya katakan kerana bahagian hawa nafsu. Ianya berlaku bila kita mula bersaing sama-sama kita. Kita tengok kawan kita ada serba baru, kereta baru, rumah baru, lansir baru. Kita pun nak bersaing juga. Isteri kita cakap benda yang
menolak kita ataupun yang mendorong kita untuk bersaing. Bang, tengok dia dah beli kereta baru, kita bila nak tukar? Awak tengok orang tu dia dah pergi melancong pula, awak bila nak pergi melancong? Dia ada satu dorongan hawa nafsu untuk bersaing. Tetapi bila hal dunia kita nak bersaing, itu dorongan hawa nafsu. Maka hati-hati. Kerana dorongan ini banyak menghijab kita dari Allah. Sehingga kita rasa tak akan mulia kalau kita tak dapat benda ni. Bang, jiran sebelah dah naik pangkat, abang bila lagi naik pangkat? Abang ngampu lebih-lebih sikit ke bos tu. Abang ajaklah bos datang ke rumah makan-makan. Nanti senang bos naik pangkat. Contoh, ini khuzuzun nafsi, hawa nafsu. Sebab dia nak bersaing manusia. Yang kedua saya katakan, kita dikehendak berdasarkan ilmu kita kerana keperluan. Bukan kita nak bersaing, saya tak nak saing orang. Tapi ini keperluan saya. Saya nak sejumlah wang, sejumlah harta untuk anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Sebab saya duk fikir ekonomi tak bagus. Saya duk fikir masa depan yang begitu mencabar bagi anak-anak saya. Sebab saya kenal anak-anak saya ni, mereka tak kuat bersaing. Pemalu orangnya. Introvert orangnya. Pemalu. Nak jalan seorang pun malu. Jalan dengan member pun tak nak. Malu. Dengan kita pun dia malu. Lalu bila kita jumpa anak-anak yang dikatakan sifat mereka yang agak pemalu, kita mula fikirkan masa depan dia. Budak ni malu-malu. Macam mana dia nak hidup? Dia tak bersosial. Maka dengan ilmu kita, kita siapkan apa yang menjadi keperluan dia. Biar dia tidak berurusan sehingga menjadikan dia bermasalah, kita tukar cara lain. Kita kajilah anak kita. Kalau kita ada anak 5-6 orang ni, atau 7-8 orang, atau 9-10-11 orang, kita akan tengok karakter mereka berbeza. Kita tak akan tengok anak ni karakter sama. Dan kita juga melihat kecenderungan yang berbeza. Sebab kita ayah ni ada ilmu dalam melihat anak-anak. Di anak-anak kita tak boleh biar macam tu. Dia mesti ada kecenderungan. Kita perhatikan kecenderungan dan sokong kecenderungan dia dan bimbing kecenderungannya. Hati-hati daripada kita mengajak dia melawan arus. Kan dia tak akan menjadi cemerlang dengan cara itu. Anak kita cenderung bab ni. Kita cuba lawan arus dia. Ramai yang gagal. Kita ikut arus dia. Anak tu cenderung mana. Dan develop dia. Bangunkan dia. Guide dia. Anak saya Ustaz dia minat teknikal. Minat semua teknikal. Dia kecil dia suka tunjuk. Suka repair. Suka itu dan itu. Tuan-tuan bentuk kecenderungan tadi. Pergi hantar dia bengkel, mekanik, biar dia develop. Hantar dia study dalam bab itu. Ternyata kita akan dapat dia paling cemerlang. Sebab kita dah ikut arus dia. Anak ni pula suka membaca. Rajin baca. Kita beli buku yang banyak. Jadi baca dan baca. Dia ada kecenderungan itu. Wujudkan suasana. Kalau kita nak buat bilik dia, bilik yang suasana buku. Anak ni pula gamer, Ustaz, macam mana gamer? Maka guide dia. Mungkin dia akan menjadi gamer yang terbaik. Dia menjadi programmernya. Dia buat game-game yang baik. Atau dia mungkin penyebab mengenali game-game yang tidak baik untuk dia beritahu orang. Game ni ada kufur, ada sekian-sekian. Sebab kita nak tahu satu benda, kita juga kena akses benda tu. Maka mereka yang tahu, mereka tolong beritahu. Okey, dalam game ni dia ada cara nak selamat berhala contoh. Game ni dia ada sifat kelucahan melampau. Okey, kita dapat info daripada golongan gamer ini. Sebab benda ni wujud. Kita tengok pula anak kita cenderung yang seorang jadi petani pula. Lalu kita pun arah dia ke arah itu. Kata, jadi ini berdasarkan ilmu kita. Jadi kita nak sesuatu berdasarkan ilmu. Yang ketiga, kita nak sesuatu berdasarkan agama. Ini yang tertinggi. Apa pun saya nak ni untuk agama. Saya nak anak saya dan apa pun bidang lapangan dia kerja untuk agama. Ini yang didikan umat Islam di Palestin. Mereka dididik untuk membela agama mereka. Seluruh dunia mereka duduk, uangnya akan sampai ke Palestin. Yang berekonomi, yang berniaga, yang berilmu. Mereka akan pindahkan ilmu itu pada umat Islam di Palestin. Sehingga mereka semakin hari makin kuat, makin kuat. Kerana mereka ini dah tahu matlamat mereka. Kerana seorang bila dalam perjuangan, mereka tahu apa mereka nak buat.
Kita dalam kemewahan, kita leka dengan perjuangan. Kita pun tak tahu kenapa saya perlu cari duit banyak. Manakala saya nak naik private jet, ya, benda-benda bersifat peribadi yang tidak menguntungkan umat. Tapi mereka, umat Islam yang tahu kewajiban menjaga agama, lihat bagaimana cara mereka bekerja, cara mereka belajar. Mereka ambil bidang-bidang yang akan melengkapkan Islam. Semua bidang. Ambil bahagian bidang elektrik. Mereka dapat set satu channel kuasa elektrik yang digunakan umat Islam tanpa pergantungan orang lain. Yang ni belajar untuk menjadi programmer, untuk buat app yang tak perlu atau tak ada orang boleh sekat app ini. Ini orang-orang yang punya bahagian dalam agama. Tentang sekalian, sebab itu pesan lelaki ini, biar semua kehendak kita berdasarkan keinginan agama. Kalau saya tinggalkan harta saya pada anak-anak saya untuk jaga agama dia, supaya mereka tidak menjadi golongan mutasawwilin, meminta-minta. Saya nak suruh anak saya ada maruah dan beragama. Maruah dan agama. Ada satu keluarga, cara disusun keluarga dia. Dia kata ni, dia ayah ni nak dah lihat kecenderungan. Anak ni seorang ni mahir agama, bijak. Anak-anak lain jenis teknikal sikit. Jenis akademik sikit. Baik. Kamu semua, satu hari nanti, ni adik kamu ni cenderung pada agama. Kamu jaga agama adik kamu untuk kembangkan agama. Nanti kamu gaji sekian-sekian, adik kamu dia tak boleh kerja macam kamu kerja sebab dia nak menyampaikan agama. Kamu akan bantu dia. Kamu akan bantu dia untuk dia menjadi pendakwah yang baik. Ni ayah nampak. Anak ni bagus agama, tapi dia mungkin tak bagus dalam mencari duit. Sebab bila orang tu bagus agama, dia tak mungkin sibuk dalam mencari duit. Kalau tidak, agama dia tak jadi bagus. Dia mendidik. Maka datang adik-beradik yang lain, dokong dia. Sebenarnya kita sebut pandangan Imam Qurtubi. Kita kalau satu kampung tahu seorang tu mahir agama, dan dia mampu mendidik kita dan menjadi solusi pada banyak hukum hakam, kita satu kampung kena bantu dia. Satu kampung kena bantu sebab dialah punca kita tahu halal haram dosa pahala. Dan orang macam ni, dia mestilah tafaghur. Maksudnya dia mesti full time dalam mengkaji agama. Sebab agama kalau kita kaji jenis part time, kita tak mungkin faham dengan sebenar. Atau dalam semua ilmu mesti golongan ada R&D ni. Golongan kerjanya cuma mengkaji, tak ada kerja lain. Duduk dalam makmah bertahun-tahun, kaji je. Dia tak buat kerja lain. Atau kalau ada golongan yang kerjanya cuma main bola sepak, tak ada kerja lain. Mimpi pun bola. Bangun tidur, titing bola, timbang bola. Itu pun dibayar gaji oleh masyarakat. Dibayar gaji oleh syarikat korporat. Dibayar gaji, tengah-tengah dibayar gaji oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Walau kerjanya cuma main. Dihiburkan kita dengan beberapa jaringan. Itu kalau buat go lah. Kadang-kadang tak ada go langsung. Tapi duitnya habis juta-juta. Bangunkan stadium. Hanya sekadar hiburan. Dan kita tidak mencelanya. Bukan kita semangat-sama. Semangat. Pakai jersey. Tiba-tiba dalam bab agama kita tahu tak boleh. Ini tunggang agama. Kita tak boleh bantu. Dia cari sendiri duit. Maka ini tak munasabah. Tilka izan kismatun dhiza. Ini cara penilaian yang tidak adil. Kalau saya katakan kita boleh siapkan orang yang kerjanya cuma main bola. Kita boleh siapkan orang kerjanya cuma berlakon. Lalu dibayar, disponsor dengan banyak. Tiba-tiba orang yang urusannya untuk jaga agama kita biarkan. Ini suatu ketidakadilan dan ini satu kezaliman. Dan Allah akan menguji kita dalam hal ini. Tiap sen kita belanjakan untuk siapa? Untuk kita tegakkan apa? Iaitu kalau kita katakan seorang yang punya hajat-hajat untuk menjaga agama, maka Allah Ta'ala akan tolong dia. Semua orang kena fikir agama. Semua orang. Tentera kena fikir agama. Saintis kena fikir agama. Guru kena fikir agama. Pekerja kilang kena fikir agama. Maka kita sama-sama bersolidariti, bersatu padu dalam menjaga agama. Maka kan itu Allah tolong kita. Itu kalau kita lihat masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Nabi SAW. Bukan masyarakat kita kata Nabi nak bentuk ustaz, nak bentuk tok guru. Nabi bentuk orang faham agama. Dan dengan kerjaya yang pelbagai yang mereka ada, semuanya mengarahkan pada agama. Ini dapat dilihat bila Rasulullah ajak berjihad, semua tidak ada rasa atau disebut tasabut, rasa lambat, malas ada.
Mereka semua gerak ke medan perang. Dalam keadaan siapa mereka? Ini pedagang yang hebat, Uthman bin Affan. Ini korporat yang agung, Abdul Rahman bin Auf. Perang. Dan ini Bilal bin Rabah, Tok Bilal pergi perang. Ini Abdullah bin Amri, ini Abdullah ibnu Umi Maktum, juga Bilal pergi perang. Ini orang Ansar, petani kurma, pergi perang. Ini orang Muhajirin, peniaga-peniaga, pasar malam, bazar, atau pasar-pasar harian, keluar perang. Ini ahli sufah yang duduk di masjid mengaji ilmu dengan Nabi SAW, keluar berperang. Akhirnya tentera Islam ni ada semua benda. Kata unik, kalau tuan-tuan tengok tentera Islam, dia tak macam tentera kafir. Tentera kafir ialah tentera. Tentera Islam berlatar belakangkan semua. Mereka jadi tentera kerana kepahaman agama. Bukan kerana kerjaya. Tentera dalam Islam bukan kerjaya. Tapi itu kepahaman agama. Sebab itu kita diwajibkan berjihad. Kita tengok zaman Nabi SAW. Ketika Rom dan Parsi, tentera ialah tentera. Tentera ialah tentera. Bila Rasulullah bentuk tentera, tentera Rasulullah bukan tentera. Sebagaimana dalam maksud kerjaya. Tapi tentera Rasulullah dibentuk ialah kerana kepahaman agama. Maka saya kata datang mereka yang muda, yang tua. Rasulullah tak ada tentera yang umur baya belaka. Kenapa? 30, 40. Tak ada. Ada yang umur 60. Datang umur 60 orang pencing dah. Bukan kata tentera pencing. Cikgu yang duduk pejabat tu pencing. Ini kan tentera yang perlukan fizikal yang kuat. Di mana ada kita jumpa tentera umur 60? Tak jumpa tentera umur 60. Mana-mana yang kerja askar ada tentera umur 60. Melainkan dia dah duduk pejabat dah. Dia tak akan berada di medan. Kalau ada lah. Kalau kalangan pegawai tertinggi mungkin dah jadi general. Mungkin dia duduk kat pejabat. Dia tak ada dah latihan fizikal. Ini jantung 2 kali belah. Nak fizikal apa? Yang ada yang kuat-kuat muda-muda. Tapi bila sebut tentera so, tidak begitu. Ada yang tempang. Kita cari satu negara, tenteranya tempang. Mereka akan dipencingkan. Dielahkan. Pencing ilat. Ilat ni maksudnya sakit. Elahkan. Elah. Ilah ni bahasa Arab. Kita panggil pencing ilat. Ilat daripada perkataan ilah. Maksudnya sakit. Dipencingkan. Dalam Islam tak ada istilah tentera dipencingkan. Hatta mereka pergi perang. Kita baca kisah Amr bin Jamuh. Tempang pergi perang. Dan dia berkata, aku ingin masuk syurga dengan kaki tempangku. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, tua. Diusung dan stretcher. Bawa aku. Aku nak pergi perang juga. Ada tak boleh perang, bawa. Macam mana ada tentera usung pergi perang? Tak ada. Nak pergi surau usung pun malas, jangan pergi perang. Sakit sikit dah tak pergi surau dah. Tak tunggu usung sakit sikit, agak-agak sakit sikit. Sakit hati sikit yang pengungsi, tak pergi lah surau. Jangan kata sakit lain. Ini realiti tentera Islam. Dia tak ada satu jenama tentera yang kita faham hari ini. Ukuran ni mesti berapa kaki. Ini tengah negara bila nak ambil tentera dia akan ukur. Wah, tak lepas ukur tolak. Dalam Islam tak ada ukuran. Ini Abdullah bin Mas'ud orangnya rendah, pendek. Kalau dia berdiri sama tinggi dengan Umar duduk. Bayangkan orang ini. Orang kenik lah kenik. Dia bukan jenis orang besar. Macam zaman kita sebut zaman Ibrahim pendek macam tu. Orangnya kalau Umar Khattab duduk, dia sama berdiri dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betingnya cukup halus. Saya waktu dipanjat pokok kurma, sahabat ketawa tengok betis halus macam budak kecil. Dan Rasulullah menegurnya. Kerana betis ini kalau letak pada timbangan lebih berat daripada amalan kamu. Maka mereka tidak lagi mentertawakannya. Kita jumpa orang berumur, tiba tengok betis halu, kita pun ketawa juga. Betis halu, bulu pun tak ada. Kata ni laki ke perempuan? Mungkin. Itu jadi bahasa pelik umum. Tetapi mereka ini semua tentera. Aneh tentera Rasulullah SAW. Sebab itu bila tanda kemenangan Islam, tentera itu bukan tentera kerjanya. Tentera itulah tentera kepahaman agama. Bila tentera itu datang daripada kepahaman agama, itu tanda Islam nak menang. Tapi kalau tentera itu datang sebagai kerjaya, tak akan menang. Kerana kepahaman untuk mempertahankan agama perlu ada pada semua.
Bukan perlu ada pada segelintir bernama tentera. Semua rakyatnya berperang. Maka ini cerita dalam Islam. Supaya sedar tentang kepahaman agama. Ini kita nak relatekan dengan kita ada 3 jenis keperluan. Apakah keperluan tuan-tuan berdasarkan nafsu? Dan sebut nafsu kerana kita nak bersaing dengan orang. Ataupun berdasarkan pada ilmu, maslahat yang kita fikir. Atau berdasarkan pada agama. Dan ini paling tinggi. Supaya kita jadikan semua kehendak kita kerana agama. Kalau kita buat rumah besar pun tak apa, buat rumah besar untuk jaga aurat isteri saya. Kadang-kadang tetamu datang, tu nampak dapur. Maka saya besarkan rumah. Itu untuk agama keperluannya. Ya Allah lapangkan rezekiku untuk aku besarkan rumah aku. Untuk menjaga aurat isteriku dan anak-anakku. Karena saudara mara kita datang, mereka bukan mahram isteri kita. Jadi kita bimbang isteri kita terdedah. Pilih airnya, dapurnya. Lalu kita nak ambil Allah lapangkan rezeki. Ini hajat agama. Kadang-kadang kita ada anak perempuan, kita pun nak buat bilik asing. Anak perempuan kita, anak lelaki. Supaya mereka tidak bercampur dalam satu bilik. Yang kita tahu hukumnya. Lalu kita doa pada Allah. Supaya dia lapangkan rezeki kita. Untuk besarkan rumah. Ini agama, hajat agama. Maka setiap hajat kita. Ia berdasarkan kerana Allah. Maka minta dengan Allah. Jangan hajat kita berdasarkan nafsu. Sehingga kita tak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Mereka mendatangkan fitnah pada agama. Ini pesan seorang ahli firasat. Kepada Imam Abu Hasan Ad-Dailami. Bagaimana Allah tunjukkan, jadikan orang ni sedar, dia tahu. Abu Hasan Ad-Dailami sedang menyembunyikan kelaparan. Kita dah sebut tentang makna firasat. Firasat ni tuan-tuan, kita sebut ada 2. Ada satu firasat yang ilmu yang dipelajari. Berdasarkan bentuk muka, berdasarkan tinggi rendah, berdasarkan warna kulit, berdasarkan warna mata, berdasarkan bibir dan telinga, berdasarkan kepada alis dan juga luas dan terang mata, berdasarkan dahi. Kata mereka, bila saya belajar ilmu firasat secara fizikal, ashkal. Ini kalau orang dahi lapang. Ini kening. Kening nanti bersambung tak bersambung. Tengah ahli firasat melihat kalau keningnya bersambung, dia orang yang kedekut. Kalau keningnya tak bersambung, dia orang pemurah. Kalau dahinya luas, dia orang berfikir luas. Dan juga seorang yang amat pemurah. Kalau dahinya kecil, dia hanya berfikir tentang seks. Tidak yang lain. Dia punya dahi ni, kepala ni. Kepala kecil ke kepala besar? Kalau kepala kecil, dia tak. Bukan seorang yang bijak. Dan mungkin dia hanya berfikir tentang seks, tentang makan dan minum. Ini firasat ashkal yang kita belajar. Tapi kita taklah dedahkan secara umum. Kerana ia mendatangkan fitnah. Kita pun tengok kawan kita, kepala kecil, ustaz kata kau kepala kecil. Gaduh. Padahal tidak begitu. Benda ni benda dalaman. Kerana tentang bila kita belajar sesuatu, tak semua kita akan beritahu orang. Terutama kalau ia mendatangkan satu fitnah. Cuma kita kenal orang tu. Saya rasa kita kenal. Dengan cara itu kita tahu nak bermuamalah dengan dia kan apa. Atau seorang mengetahui firasat, saya tak nak beritahu, cuma saya sebut umum. Kalau telinga dia bersambung atau tak bersambung, dia ada satu gerakan yang kita faham tentang dia. Telinga kan ada ni. Ada orang dekat macam ni. Ada orang macam ni. Dan kita kenal dia. Secara firasat ashkal. Tapi kita bukan nak bicara yang ni. Atau waktu para ulama bincang. Kenapa Nabi SAW menyuruh seorang perempuan bila nak dikahwini dilihat pada wajah dan tangannya. Ulama sebut cara umum, tapi ahli firasat mendetailkannya. Mereka mengatakan pada wajah kecantikan, pada tangan kesuburan. Nak lihat tangan kesuburan, tetapi mereka detail lebih pada itu. Tapi kita taklah ceritalah mengundang fitnah. Ini kita PM tepi, macam tu. Tepi. Cakap di luar. Tapi ini ialah firasat yang dipelajari. Dan Imam Syafi'i menyusun kitab firasat. Berdasarkan kepada ashkal, bentuk tinggi, rendah, warna mata. Warna mata mereka mengetahui secara firasat. Tapi setiap firasat ialah amanah. Disimpan. Mereka ada masalah untuk menceritakannya. Ini Imam Iyas bin Muawiyah. Seorang tabi'in terkenal. Dia kalau seorang perempuan bercakap dengan dia, dia tahu siapa perempuan. Datang 4 orang perempuan bercakap dengan dia. Lalu dia kata, aku tahu yang pertama itu seorang perempuan yang hamil. Yang kedua itu seorang perempuan yang sedang menyusu.
Dia ada baby kecil. Dan yang ketiga yang bercakap dengan aku itu ialah seorang janda. Dan yang keempat bercakap dengan aku ialah seorang anak dara. Lalu orang berkata, Syekh, macam mana Syekh tahu? Tengok dah tahu, tak payah tanya awak janda kan anak dara, dah tahu. Maka kata Yas bin Muawiyah begini. Aku tengok perempuan tu bila bercakap dengan aku, dia sentiasa pegang perut. Aku tahu dia hamil. Dia tak akan selesa pada perut dia. Kerana perempuan yang hamil, dia tak selesa perut dia. Dia akan pegang. Dia pegang. Maka aku tahu dia hamil. Dan aku lihat perempuan seorang lagi bercakap dengan aku sambil dia memegang dadanya. Dia tak selesa. Membengkak susunya. Ini sedang menyusu ni. Dan aku tahu seorang perempuan itu janda sebab dia tenung mata aku tajam sungguh. Tu janda tu. Oh. Jangan kita duk ukur dengan kuliah pula. Semua janda pula kena Ustaz. Masa cerita perempuan tu, dia tenung. Yas bin Muawiyah. Dan aku tahu seorang anak dara bila dia bercakap dengan aku, dia tunduk bawah. Dia malu. Dia anak dara. Dia tunduk. Lepas tu tentu kalau kita tahu firasat ni, tak nak orang baca kita. Jadi kalau perempuan tu cakap lagi, jangan tengok dia, orang tahu nanti awak janda. Tunduk. Jadi orang pun tak tahu. Oh, anak dara. Akhirnya, kita macam, kita katakan, tipu firasat dia sendiri. Sebab dia baru mengaji firasat kuliah subuh, dia pun dah guna dah. Itu belum sempurna. Ini mukaddimah. Mukaddimah. Nanti tidak akan, kerana satu benda yang tuan-tuan kena tahu tentang firasat. Gambaran umum satu. Tetapi bila dalam hal berlakunya, maka ia akan menunjukkan sesuatu yang berbeza. Kerana ia akan, kita dah sebut firasat ialah suatu terjahan ilmu dalam hati orang beriman. Datang. Oh, saya tahu awak siapa. Oh, saya tahu awak siapa. Saya tahu awak orang yang tak ada ayah. Awak orang yang tak ada mak. Baik, ini firasat. Hatta bila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya. Ini firasat yang hebat. Ini firasat iman. Pada zaman Sayyidina Ali lahir seorang budak, dua kepala. Dua dada. Tapi kakinya dua je. Dua kepala, dua dada. Macam tuan-tuan tengok kembar siam. Ada kembar yang lebih unik. Supaya kita tahu jenis dua kepala ni bukan zaman kita. Dia dua kepala. Kelahiran yang aneh sebagai tanda kebesaran Allah. Dia ada dua kepala. Dada pun ada dua. Dan kakinya cuma dua. Artinya ni seorang ke dua orang? Orang tanya Sayyidina Ali, Tuan, kami nak tanya, apakah dia mewarisi harta pusaka dua orang atau satu orang? Sebab kan kita kalau pergi hotel, mandi tanya berapa kepala? Kena dua kepala? Macam mana? Ini nak makan steamboat, kita kira kepala kan, berapa kepala? Tengok, seorang tu ada dua kepala. Nak kira dua ke satu? Okey, Sayyidina Ali ditanya, dia akan mewarisi harta pusaka dua atau satu? Untuk dua orang atau seorang? Kata Sayyidina Ali, biarkan dia tidur. Kemudian gerak dia, tengok. Kalau dua-dua bangun, artinya dia cuma seorang. Kalau satu kepala bangun, satu kepala tidur, dia dua orang. Kan ihsas berbeza. Betul, ini firasat yang hebat. Kalau kita kena belah dulu dan sebagainya. Tapi Sayyidina Ali kata gini, awak panggil dia, biarkan dia tidur. Dan bila kita panggil dia, kalau dua-dua tu menyahut, dua-dua tu bangun serentak, berarti dia seorang je. Bukan. Tapi kalau seorang bangun, seorang tidur, dia dua orang. Ya, bagaimana firasat menyelesaikan banyak isu hatta dalam fatwa. Sebab tu orang nak beri fatwa, dia mesti bijak sana. Bijak. Ini Imam Shuraih. Dia punya firasat yang hebat. Dia berhadapan dengan seorang ulama dunia terkenal, Imam Sya'bi. Ini Sya'bi, dia gelar hafizud dunia. Semua ilmu macam dia tahu semua. Semua ilmu macam dia tahu semua. Dia ensiklopedia macam hari ni. Tanya Google, Google tahu. Secara umum, soalan-soalan umum lah. Jangan tanya, saya umur berapa wahai Google, memang Google tak tahu. Kalau tuan tanya benda, Google, okay, sebutkan jenama durian. Dia pun cerita, durian dia macam gini. Sebut perkataan ni, sebut asal. Kali ni kita, sebahagian kita bermazhab Google. Bermazhab Chrome ke, Google Chrome. Tanya, tahu. Itu Imam Sya'bi dulu. Dia tanya, dia tahu. Dia suka membaca. Dia suka ramu dunia. Dan dia punya ingatan yang luar biasa. Dia berhadapan dengan seorang qadi hebat bernama Qadi Shuraih. Ini Qadi Shuraih.
tabi'in yang hebat. Ini Sya'bi juga tabi'in. Dia lantik oleh Umar Al-Khattab jadi qadi. Karena Umar melihat qadi syurai ini bukan sekadar ahli ilmu tapi ahli firasat. Dalam satu pengadilan datang seorang perempuan. Menangis-nangis, teresak-esak depan qadi syurai, mengadu dia zalimi. Lalu kata Imam Sya'bi, Syekh Syurai, aku tahu wanita ini benar. Dia datang dekat dalam pasrah, wahia mazlumah, dia dizalimi. Lalu qadi syurai senyum, dia kata, jangan tertipu dengan air mata perempuan. Tidakkah kamu baca surah Yusuf? Bila adik-beradik Yusuf datang, menceritakan Yusuf dimakan serigala, mereka datang menangis. Untuk membohongi aku. Nangis-nangis, ayo adik kita, serigala baham, serigala makan. Tunjuklah bukti baju dengan darah palsu. Tapi anehnya baju tu tak koyak. Qadhi ni tengok perempuan menangis, dia tak akan hukum dengan perempuan menangis. Perempuan dia memang bahasa dia bahasa tangisan. Dia jahat pun dia menangis. Dia baik pun dia menangis. Jadi kalau orang yang bodoh lalu menilai wanita sebab dia menangis dia dizalimi. Padahal dia paling zalim sekali dia. Dia kadang-kadang suami saya ustaz menangis. Jangan percaya dia, panggil suami dia. Rupanya suami dia yang kena belasah. Ini disebut pepatah Arab darabani wasyaka. Dia yang pukul dia menangis. Yang pukulnya dia, yang mengadu lebihnya dia. Bila dia adili, rupanya ya sebaliknya. Lepas tu qadhi dia tak boleh guna hukum air mata. Kena pula qadhi berhadapan dengan pelakon air mata habis. Dan menangis-menangis macam betul. Orang bodoh macam kita, betul dia nangis tu. Bukan begitu. Kerana ahli firasat mengetahui air mata. Jenis-jenis air mata. Atau mereka tahu air mata itu mengalir dari sini atau mengalir dari sini. Dia mengalir dengan berair hidung atau tak berair hidung. Mereka mengetahui jenis-jenis air mata. Lepas tu kalau air mata pelakon lain. Air mata penipu lain. Air mata orang takut lain. Air mata orang gembira lain. Air mata orang excited lain. Air mata orang sakit mata lain. Ya, siapa sakit mata berok lain. Dia mereka akan tahu melalui nabarat, nada suara. Kalau seorang tu menangis tengok nada suara. Dia boleh bercakap, tak boleh bercakap. Bergetar suara atau tidak. Kemudian tengok gerakan tangan irti'ah, dia menggigil atau tidak. Dan mereka faham semua, ini ilmu firasat. Lepas tu hati-hati bila menangis depan orang yang tahu ilmu ni. Yang olok-olok nangis bukan betul ni. Macam kita lah mak. Mak ni tengok budak menangis, anak dia menangis. Tahu ni menangis lapar ke? Menangis mengada-ngada ke? Atau menangis nak kena pelempang? Menangis nak kena pukul? Nangis tak sakit. Budak menangis tak sakit. Menangis sakit. Saya kata kalau budak dia menangis sakit, dia tak akan bunyi. Kalau budak menangis kuat, itu dia tak sakit. Itu nak tarik perhatian. Kalau dia berdesik tangisan, itu memang dia sakit. Tapi kalau dia menangis kuat, itu nak perhatian. Adalah dia nak mainan baru tu. Adalah dia gaduh saja nak tarik perhatian supaya mak ayah dia bela. Akhirnya kita sentiasa bela anak yang paling kuat menangis. Bukan usia adik, bukan. Dia yang ambil barang kita. Jadi kalau kita ayah dah mengadili anak-anak, yang menangis kuat kita ingat dia zalimi tak. Rupanya dia yang ambil barang abang dia banyak sekali. Tapi dia pun tunjuk menangis. Kita pun abang juga kena pelempang. Sebiji. Itu abang benci kat adik bongsu tu. Cik sungguh. Sebab gunakan air mata. Kita setengah mak air tak bijak pula tengok. Tengok asam menangis, betul dia. Asam menangis betul. Kata menangis bukan tak ada betul. Apa dalam Islam, betul itu ialah bukti. Bukan tangisan. Bukan teriakan. Dan ini boleh diadakan. Baik, ini cerita tentang firasat. Kata Muhammad Qattani, firasat maksudnya mukasyafatul yaqin. Allah zahirkan keyakinan. Kalau kita sebut orang yang ada firasat, dia tak akan ragu-ragu dalam buat keputusan. Dia tak ragu-ragu dalam bercakap. Dia punya keyakinan tinggi. Dan kemampuan melihat yang gaib. Tentang gaib ini benda yang Allah rahsiakan. Tapi tidak pada orang yang Allah buka hijabnya. Yang kita sebut sebagai firasat. Dia ada keyakinan, dia lihat ke yang perkara yang gaib. Dan itu adalah darjat iman. Jadi kalau sekiranya ada orang fasik tak sembahyang, tapi dia cakap betul lah Ustaz.
Dia ada firasat. Kita dah sebut firasat kan, kita dah sebut apa yang disebut oleh Imam Ibn Athir. Firasat ni ada dua. Satu firasat tajribah, pengalaman, kerja lama. Dia adalah firasat. Ibu orang kafir pun ada firasat. Tapi kita sebut tentang firasat yang datang daripada iman. Firasat ini setiap kali dia membicarakannya, dia merasa humble dirinya. Tak rasa sombong. Dia tak sombong. Bukan dia sentiasa menyembunyikannya. Bukan saya bila baca kisah Qadi Syuraih, bila datang bersalah, maka dia sudah tahu siapa salah. Tapi dia tak menggunakannya dalam pengadilan. Dia bimbang fitnah. Nanti orang lain juga mendakwa di firasat lalu menggunakannya. Dia tetap mengadilinya secara biasa. Tetapi dia akan menggunakan firasat bagi membantu. Seumpama CCTV. CCTV ni dia tak boleh jadi bukti di mahkamah. Dia panggil bukti sokongan. Dia panggil qara'in dalam bahasa Arab. CCTV itu sebab dia boleh dimanipulate. Kalau ada CCTV kata dia begini-begini, itu cuma qara'in. Dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud dengan sebab CCTV. Tapi boleh dikenakan ta'zir dan hukum-hukum lain-lain. Sebab CCTV cuma qara'in. Kan orang boleh tipu, boleh tiru, boleh macam-macam cara. Benda-benda IT ni tuan-tuan semua boleh buat. Saya cakap Melayu ni, masuk ikut satu app tertentu, dia bertukar jadi cakap Arab. Dia tukar jadi cakap Jepun. Orang ingat saya pandai cakap Jepun. Itu belum filter tapis muka. Itu bila berdating, dia tengok perempuan tu lawa dan tu. Bila dating betul muka lain. Muka lain sebab pakai filter, kena tipu. Ramai orang ditipu dengan filter. Filter suara, filter muka. Sebab itu dia tidak dijadikan sebagai bahan bukti utama. Tapi disebut qara'in, bahan bukti sokongan. Untuk mendesak pelakunya mengaku. Ni kan gambar awak ngaku tak? Saya ngaku, itu gambar saya. Betul. Maka dijatuhkan hukuman dengan pengakuan, bukan CCTV. Guru kami tulis satu jurnal ataupun satu makalah dalam bab CCTV, apakah dia adalah pengisbat kepada hukuman atau tidak dalam bahasa Arab. Kami baca ini antara benda yang waktu kita belajar tentang bab hudud dan kisas, bagaimana isbatkan, apakah boleh dengan CCTV, apakah boleh dengan sekian-sekian lain, itu semuanya dalam kategori qara'in, yakni sebagai sokongan kepada bukti, bukan bukti utama. Kerana bukti utama ialah pengakuan. Orang bila mengaku, dan juga saksi, syahadah. Berapa orang menyaksikannya secara mata kasar, bukan secara CCTV. Maksudnya CCTV, maka ada keraguan-keraguan yang boleh ditimbulkan. Bila jam berapa, itu boleh ditimbulkan. Dan bagaimana maintenance CCTV tadi, siapa yang jaga CCTV. Semuanya menjadi satu soalan yang panjang sebelum dapat keabsahan yang sebenar. Baik, jadi bila kita sebut tentang mukasyafah ini, Allah singkapkan dia. Keyakinan. Dia beri keyakinan. Ahli firasat punya keyakinan. Dan Allah buka ilmu ghaib kepadanya. Ini adalah darjat keimanan. Ada satu kisah. Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad Hasan Syaibani, guru dia. Waktu mereka sama-sama berada di Mekah, masuk seorang lelaki. Lalu kata Muhammad Hasan, kita cuba berfirasat. Siapa dia? Apa pekerjaan dia? Ma huwa mihnatuhu? Apa kerja dia? Mihnatuhu apa dia? Lalu kata Muhammad Hasan Syaibani, aku rasa innahu najjar, tukang kayu. Kata Imam Syafi'i, bal huwa haddad. Dia ni tukang besi, haddad. Kalau begitu kita tanya dia siapa betul. Lalu mereka berdua pergi jumpa lelaki ni. Kami nak tanya, awak kerja apa? Saya dulu tukang besi, sekarang tukang kayu. Dua-dua betul. Dulu saya tukang besi, sekarang saya tukang kayu. Kata ulama, Syafi'i melihat firasat secara latar belakang orang ni sebelum itu. Hasan Syaibani melihat secara ke depan. Dan keduanya mempunyai firasat yang ahad ataupun firasat yang tajam. Haddun yang tajam. Dan kita tahu dua-dua ni tokoh ilmu yang hebat, tokoh mujtahid yang hebat. Dan khususnya Imam Asy-Syafi'i antara ulama yang pertama menyusun kitab tentang firasat. Dan Imam Syafi'i punya firasat yang cukup kuat. Hatta diceritakan oleh Imam Jamaluddin Al-Isnawi dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah.
Bila Imam Syafi'i melihat anak-anak murid dia, maka dia mula berfirasat. Dia berkata pada Buaiti, wahai Buaiti, kamu akan dihumbang dalam penjara. Kamu akan kena penjara. Dilihat kepada Rabi', orang akan mendatangimu untuk mendapat ilmu. Dilihat pada Ibnu Wahab, wahai Ibnu Wahab, kamu akan kembali pada mazhab bapa kamu. Ibnu Wahab asalnya Maliki, bila datang Imam Syafi'i, maka dia bermazhab Syafi'i. Tapi dia ada satu kecenderungan, dia belajar untuk diganti Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i, dia tak bagi Ibnu Wahab ganti dia kuliah. Imam Syafi'i bila dia tak ada, dia sakit, dia suruh Buaiti menggantikannya. Bukannya Ibnu Wahab. Maka Ibnu Wahab tak puas hati, dia tukar mazhab balik Maliki selepas kewafatan Imam Syafi'i. Sebab siapa nak ambil tapak ni? Tapak Imam Syafi'i. Satu kemuliaan. Imam Syafi'i dah sebut tentang Buaiti. Tapi Buaiti difitnah. Dia kealimannya, dia mauqifnya tentang fitnah Al-Quran. Dia panggil khuluqul Quran. Dia panggil tentang apakah Quran itu makhluk atau tidak. Maka beliau bersama ahli sunnah wal jamaah. Quran bukan makhluk, dia kalamullah. Ketika kerajaan waktu itu menganut mazhab Mu'tazilah, menyatakan Quran itu makhluk. Akhirnya Buaiti di penjara dan mati dalam penjara. Syafi'i dah sebut firasatnya. Wahai Buaiti, kamu dalam penjara nanti. Dilihat, wahai Rabi', kamu orang paling ramai datang jumpa kamu tak ambil ilmu aku. Dan Rabi' lah yang menulis kitab Al-Um. Ilmu tu ilmu Imam Syafi'i yang tulisnya Al-Rabi'. Taipisnya, penaiknya ialah Imam Al-Rabi'. Maka semua orang datang setiap hari untuk salin kitab Imam Syafi'i. Sebab Rabi' kalau ditulis, dia lebih tepat tulisannya daripada mana-mana murid Imam Syafi'i. Hatta Buaiti ni, Buaiti alim. Tapi dalam bab penulis ketepatannya pergi pada Al-Rabi'. Dia tulis sebiji betul. Jadi kalau berdehem pun tulis berdehem sekali. Macam tu. Dia punya kokoh penulisannya. Dan Imam Syafi'i percaya pada dia 100%. Imam Syafi'i berkata pada Al-Rabi', bacakan apa yang kamu tulis. Al-Rabi' baca. Jadi Imam Syafi'i kata, itu yang aku cakap. Ya, itu yang Tuhan cakap. Okey, padamkan. Ganti ayat lain. Akhirnya, ini kitab dan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, ini adalah hasilan imla'. Imla' maknanya Imam Syafi'i cakap, dia orang tulis. Akhirnya terciptalah satu kitab. Imam Syafi'i cakap, anak murid tulis, jadi kitab. Proses ini namakan proses imla'. Dan bila seorang tu bercakap, kita pun tengok poin-poin mutiara ilmu, kita pun tulis. Akhirnya yang ditulis tadi dikepilkan balik jadi buku, jadi kitab. Lalu diambil oleh orang-orang yang terkebelakang. Ini cerita bagaimana firasat Imam Syafi'i kepada murid-murid ini. Disebut setiap seorang disebut. Kenapa? Ini dah darjat keimanan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tahu firasat, ini ada punca untuk kita menghormati seseorang, memuliakannya, dan itu tanda kesolehan. Kalau tuan-tuan sebut saya cinta orang soleh, orang yang berfirasat macam ni, tuan-tuan jangan bermusuhan dengannya, kerana mereka ada nilai-nilai kewalian. Maka bila kita memusuhinya, berarti kita sedang berperang dengan Tuhan. Sebab itu hati-hati dengan firasat orang beriman. Yang mereka punya firasat, mereka bukan meramal, tapi firasat yang datang daripada darjat keimanan, keyakinan mereka pada Allah. Dan mereka ialah orang yang sibuk setiap hari bercakap tentang Allah. Mereka bercakap Allah dalam bibi mereka. Kita setiap hari bercakap tentang fulan bin fulan, pelakon itu, penyanyi itu yang kita cakap setiap hari. Bagaimana kita dapat firasat? Mereka bercakap tentang Allah setiap hari. Kekuasaan Allah, sifat pemurah Allah, hukum Tuhan, hukum Allah. Allah marah, Allah murka, Allah redha, Allah suka. Itu yang mereka bicarakan pada anak mereka, pada isteri mereka, pada kawan-kawan mereka. Maka mereka lah yang layak digelar Rabbani. Sentiasa bercakap tentang ketuhanan. Yang disebut oleh Allah dalam Quran, kunu Rabbaniyin. Jadilah orang-orang Rabbani. Kata kalau kita sentiasa bercakap tentang Tuhan, kita untung. Ini nikmat daripada mana? Allah kasih. Allah bagi. Ini dengan izin Allah saya dapat jumpa Tuhan. Setiap kali kita kata Allah dalam hidup. Ini macam mana pandai masak? Oh, ini semua ilmu Allah bagi. Ujian untuk kita. Supaya Allah tengok apakah kita syukur atau kufur. Dan Allah beri pada semua hamba yang Allah Ta'ala kehendakinya.
Lalu setiap hari orang bercakap dengan kita, mereka sedang memahami, mengenali Allah melalui lidah kita. Lepas tu hati-hati apa yang kita cakap. Kita sedang promo siapa? Kalau tuan-tuan sedang promo diri tuan-tuan, tuan-tuan akan hina dan jatuh. Kalau tuan-tuan sedang promo Allah, tuan-tuan sedang diangkat oleh Allah. Kita sebut tentang ahli fasik, tuan-tuan akan dihimpunkan bersama orang fasik. Maka hati-hati yang keluar daripada mulut kita. Kita bercakap tentang siapa? Kita bercakap tentang siapa? Dan itulah kecenderungan dan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.